Ya, begitulah dia untuk kita mengira detik bagi 100 Hari Keluarga Malaysia, aspirasi keluarga Malaysia yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, untuk kita melihat bagaimana terjemahan itu kepada penilaian prestasi bagi setiap kementerian. Tempoh 100 hari bukan satu yang baru, tetapi cabarannya berganda dalam situasi negara memerangi pandemik. Dan pagi ini bertuah sekali secara eksklusif kita dapat bersama dengan Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Jamuddin Yusri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Kami tak dapat bayangkan betapa padatnya jadual dan kami sangat berterima kasih kerana YB sudi bersama kami pagi ini. 100 hari, setiap hari kita dengarkan bagaimana pencapaian dan juga apa lagi yang masih lagi dalam usahanya. Aspirasi 100 hari untuk Kementerian Pertahanan, Datuk Seri, boleh kongsikan dengan para penonton pagi ini. Peringkat awal lagi kita terpaksa fikirkan cara bagaimana kita nak melihat ke hadapan berhubung kait dengan 100 hari ini. Dan awal-awal lagi kita telah membuat keputusan. Pertamanya melihat kepada keutamaan. Apa prioriti kita. Keduanya dalam prioriti itu kita kena realistik. Apa yang boleh kita lakukan dalam 100 hari. Dan ketiganya supaya apa yang diumumkan dalam 100 hari ini tidak stand alone. Maknanya mesti ada kesinambungan. Dan harapan saya yang 100 hari ini sebagai pemangkin pencetus, sebagai trigger kepada apa yang kita nak lakukan 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun pun. Jadi apa yang kita harapkan di bawah aspirasi 100 hari ini mesti bersandarkan kepada dasar negara. Bajet hari ini yang sedang dibincangkan di peringkat jawatan kuasa di Parlimen. Rancangan Malaysia ke-12 yang baru diluluskan di Parlimen sehingga tahun 2025 kalau tak salah saya. Dan keempat, bagaimana 100 hari ini dapat juga diselaraskan dengan dasar-dasar yang sedia ada di dalam ATM dan juga di MINDEF. Sebab itu kita kena fikirkan di bawah kertas putih pertahanan itu telah pun dibentangkan di Parlimen. Tak boleh lari daripada itu. Plan strategik MINDEF sehingga tahun 2025 mesti diambil kira. Fourth Dimension Malaysian Armed Forces 4D MAF sehingga tahun 2025. Dan setiap cabang perkhidmatan ATM tu pun ada dasar dia. Kalau TLDM, Army for Next G, itu TDM, TLDM 15/5 armada kita, TUDM Cap 55 sehingga tahun 2055. Jadi dasar dalam MINDEF, dasar dalam ATM mesti menjadi perkara yang menjadi anchor kepada hala tuju kita ke hadapan. Jadi 100 hari ini jangan kita terlalu over promise kepada orang ramai. Kita kena tunaikannya. Dan balik kepada soalan tadi, kita telah putuskan mengambil kira semua ni 6 aspirasi yang kita telah bincangkan. Cara bagaimana nak bincangkan ni, kita kena kumpulkan semua kepimpinan ATM dan juga MINDEF duduk semeja memikirkan awal-awal lagi. Sehari suntuk kita duduk memikirkan nasib kita ni. Okey, apa pun yang penting sudah pastinya kita sedia maklum perancangan itu adalah untuk kita melihat bagaimana terjemahan dan juga manifestasi itu dapat diterjemahkan di peringkat akar umbi. Kalau kita bercerita juga tentang penugasan anggota, sudah pastinya tentang pengawalan persempadanan dan juga di Hospital Medan. Ini adalah perkara yang penting, bukan saja sewaktu negara berdepan dengan pandemik COVID-19, tetapi bagaimana kita memastikan aspek-aspek keselamatan negara tetap terpelihara dalam situasi ketika ini. Jadi bagaimana aspirasi ini diterjemahkan dalam penugasan anggota dan juga perancangan strategi yang dilakukan oleh pihak. Kita kena ambil ke-6 aspirasi ini bersama. Kerana tumpuan kita hari ini ialah kepada 100 hari. Jadi aspirasi pertama tak boleh kita elak ialah COVID-19. Apa yang boleh kita capai melalui MINDEF dan ATM untuk membantu peperangan
terhadap pandemik COVID-19 itu nombor satu. Ya. Keduanya memperkukuhkan kawalan sempadan. Kerana musuh-musuh kita tidak terhenti kerana COVID yang tak dinampak. Itu mesti diteruskan. Ketiga, mengeratkan kerjasama antarabangsa. Kerana dalam krisis pun atau dalam sesuatu keadaan yang tidak menentu, ada peluang untuk kita pastikan kita tak keseorangan. Jadi musuh yang kita hadapi semasa COVID ni juga dihadapi oleh banyak negara di luar sana. Jadi ada peluang untuk kita perkukuhkan lagi hubungan antarabangsa dengan mereka. Keempat ialah kebajikan, dan kebajikan khusus yang dekat dengan hati saya ialah untuk menyediakan perumahan untuk anggota kita, untuk keluarga mereka dan juga untuk veteran. Dan ini pun di antara 6 aspirasi yang telah pun termaktub di dalam perkara ini. Membela kebajikan veteran, itu pun satu lagi perkara, kerana veteran dalam suasana COVID ini lebih perlu diberi tumpuan kerana mereka dalam keadaan yang lebih susah. Kalau dulu susah, sukar, daif mungkin kerana kedudukan mereka. Dalam keadaan landscape COVID hari ini, kita perlu memberi tumpuan yang lebih-lebih lagi mereka yang telah pun berumur. Yang dah tak ada kerja. Ini diberikan tumpuan, dan akhir sekali melaksanakan program Jiwa Murni. Jiwa Murni ini ialah kaedah di mana tentera kita, ATM yang bukan berada dalam keadaan berperang sekarang, boleh diatur gerak untuk membantu masyarakat. Adakah Datuk Seri, kalau dipanjangkan lagi 100 hari ini, 18 bulan kebelakangan yang bila mana semua menangani situasi pandemik ini, berpuas hati dengan cara kebajikan veteran-veteran ini dikendalikan? Kementerian ini besar, Zaliha. Saya ada angka-angkanya di sini. Dan bukan mudah untuk kita nak memenuhi keperluan semua pihak yang mempunyai tuntutan yang pelbagai. Jumlah anggota sahaja 120,000. Kalau termasuk simpanan 51,000. Jadi 171,000. Jumlah awam di dalam Mendes 10,500. Anak-anak anggota 270,000. Hospital di bawah Mendef, 5 hospital angkatan tentera, 5 politeknik. Jumlah sekolah 38 sekolah di bawah kem-kem kita. Jadi jumlah keseluruhan balik kepada veteran tadi, jumlahnya 204,020. Bayangkan. That's a lot of demands. Dan dalam keadaan financial constraints, tekanan kewangan disebabkan COVID, tak mungkin kita dapat memenuhi keperluan kesemua 204,020. Jadi kita di Mendef telah membuat keputusan secara mungkin memerlukan kerja yang lebih teliti dan kesungguhan yang lebih, tetapi biar kita fokus kepada mereka yang betul-betul memerlukannya. Dan maklum balas daripada semua pihak kepada mereka yang betul-betul memerlukan pembelaan. Ini kita akan berikan fokus supaya sekurang-kurangnya mereka dapat sedikit sebanyak keselesaan masa COVID ni. Dan insya-Allah satu hari nanti bila COVID dah reda dan kita boleh tengok secara menyeluruh. Datuk Seri, sudah pasti isu yang juga turut dibangkitkan adalah kebajikan anggota Angkatan Tentera Malaysia juga khususnya. Aspirasi keluarga Malaysia menterjemahkan Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera, dan ini merupakan mungkin janji ataupun manifestasi oleh Kementerian Pertahanan untuk memberikan sedikit kelegaan kepada Angkatan Tentera melalui Rumah Keluarga Malaysia. Apa yang boleh dijelaskan? Itu yang bagi saya satu perkara yang tak akan saya kompromi selagi saya diamanahkan untuk memimpin Mendef dan ATM. Dan itu dapat dilihat dan dapat dirasai
oleh mereka yang kita bela ni secara langsung. Saya boleh memberikan contoh Leha, Korporal Selbam, anak lelaki Raju. Rumah dia yang dia sewa kerana bertugas di Bukit Jalil. Memang kosnya tinggi. Jadi dia sewa rumah bilik aja di Kelang, harga RM350. Dan yang bukan 900 lebih saya rasa. Tetapi allowance sewaannya hanya 350. Oh wow. Itu untuk satu bilik je. Bayangkan. Jadi apa yang kita lakukan baru-baru ini dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Kita bina rumah-rumah baru supaya khususnya di bandar-bandar lah, supaya mereka dapat hidup dengan dalam keadaan yang lebih selesa. Dan ini pun telah kita kecapi di dalam 100 hari ini untuk membuktikan kesungguhan kita. Dan saya nak beritahu kepada orang ramai hari ini bahawa apa yang MINDEF umumkan, apa yang ATM buat ini bukan perkara-perkara yang di atas kertas saja. Ini merupakan sesuatu yang kita dah buat. Bayangkan kalau kita boleh berjayakannya dalam 100 hari. If you give me 1 year, berikan saya masa 5 tahun, beri sokongan kepada dasar-dasar. Tak mau sokong saya peribadi tak apa. Tak kisah. Nak tuduh macam-macam terhadap diri saya ni, buatlah, itu politik. Tetapi dari segi dasar-dasar yang baik, benda-benda yang boleh membantu orang ramai, mereka boleh membantu orang yang betul-betul memerlukan bantuan. Kalau dasar-dasar ni perlu kita sesuaikan, beri cadangan. Tetapi nak serang, nak kutuk, nak menidakkan apa yang kita lakukan tanpa memberikan cadangan-cadangan yang lebih konstruktif, itu tak membawa apa-apa erti dan makna kepada perjuangan saya dan rakan-rakan di MINDEF dan di ATM. Adakah Datuk Seri lihat terutamanya bila melalui mesyuarat Menteri Kuartet misalnya, dalam situasi yang sangat mencabar yang dilalui bukan sahaja di Malaysia, malah Datuk Seri sebut seluruh negara, bagaimana mendapatkan kerjasama di antara kementerian-kementerian lain? Boleh kongsikan dengan, sebab kita lihat apa yang kita lihat di media, penonton lihat apa yang dilihat di media, tapi bagaimana behind the scenes yang kita sendiri tidak tahu bagaimana? That's a very good question. Itu soalan yang cukup tepat sekali. Bila saya diminta untuk melihat koordinasi usaha kita berdepan dengan pandemik ni, terkejut saya. Kerana ramai yang terlibat peringkat awal. Dan kita kena berikan fokus dan kita kena beri tanggungjawab kepada mereka yang betul-betul diamanahkan untuk membantu. Sebab tu kalau bila disebut kuartet tadi, kita buat keputusan awal, kita mula dengan Zafrul, dengan YBKJ, dengan Tan Sri Anwar Musa, dengan diri saya dulu. Dan empat ni memikirkan perkara-perkara melihat ke hadapan. Dan selepas mesyuarat kuartet ni kita bawa kepada persidangan khas yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini lebih memudahkan kita. Jadi tak perlu kita bincang benda-benda yang mungkin dapat diselesaikan di peringkat kuartet, di peringkat Perdana Menteri. Dan kita telah pun sedikit sebanyak berjaya kerana program vaksinasi, program masuk sekolah, buka universiti. Sekarang kita nak tengok kepada VTL. Itulah VTL baru-baru ni. Dan kita nak tengok proses nak beralih kepada fasa endemik. Semua ni dah in place loh. Tetapi Tuhan tu nak uji kita lagi, Omicron datang. Jadi kita pause for a while perancangan kita, dan VTL pun kita pause for a while. Tetapi in place right now, dah sedia ada sekarang melalui kuartet perancangan kita untuk beralih ke fasa endemik. That means kita hidup dengan pandemik COVID-19 ini. Dan ada dia punya asas-asas yang perlu kita umumkan. Tetapi buat masa ini kita pantau dululah penularan Omicron ni. Siasatan lanjut dan penelitian lanjut perlu dilakukan. Yang Berhormat Datuk Seri, mungkin ini ruang yang terbaik untuk kita bertanyakan. Yang sudah pasti
ada beberapa siri diajukan perbahasan di Parlimen berkenaan tentang aset untuk Angkatan Tentera Malaysia. Dari perihal aset itu sendiri, kita juga menyaksikan ada beberapa situasi dan juga kejadian yang berlaku menimbulkan persoalan daripada pihak masyarakat berkenaan tentang aset ATM. Jadi mungkin ini ruang eksklusif yang terbaik dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasihlah. Saya pecahkan perancangan kita lihat ke hadapan untuk pembangunan dan juga aset-aset kementerian. Dan Alhamdulillah KSU saya ada dekat situ. Jadi saya harap dia catatlah. Kita pecahkan kedudukan aset kita kepada 3 kategori. Pertamanya aset-aset legacy yang bermasalah yang perlu diselesaikan dalam masa terdekat ini. Ini termasuklah semua orang tahu pasal kapal-kapal literal combat ships kita yang dah berpuluh-puluh tahun yang belum kita dapat selesaikan. Ini saya tengah tengokkan perkara-perkara yang mungkin timbul di dalam perbahasan Parlimen. Ini semua perkara-perkara yang wujud terdahulu. Keduanya, aset-aset yang perlu diputuskan, pembangunan-pembangunan, projek-projek pembangunan yang diputuskan sekarang. Sebagai saya selaku, prosesnya dah berjalan. Jadi saya nak ubah suai prosesnya tu agak sukar kerana ianya dah melalui proses tender dan sebagainya. Dan kategori ketiga ialah aset-aset kehadapan. Ini bersandarkan kepada bajet kita 1 tahun, bersandarkan RMK 12 5 tahun dan feedback daripada end user itu penting. Jadi TUDM, TLDM, TDM kena beritahu apa prioriti mereka. Dan kemudian lepas tu kita bawa ke Tengku Zafrul dan tim dia di MOF untuk mengetahui kita ada duit ke tidak. Kalau dia nak pun tak ada duit tak guna. Jadi selepas MOF dah setuju dengan apa yang telah pun dicadangkan oleh end user, itu baru sampai ke KSU saya dengan tim Mendef untuk proses supaya tidak ada ketirisan, tidak ada unsur-unsur rasuah, tak ada unsur-unsur bekas kekangan kewangan kali ini terhad dan apa jua ketirisan dan perkara-perkara yang membazir, ia akan membawa kesan kepada keselamatan negara. Dan ini kita tak ada pilihan. Kerana COVID ni memaksa kita lebih berhati-hati dalam membuat perancangan pada masa yang akan datang. Datuk Seri, dalam ruang masa berbaki ini 100 hari dengan komitmen yang telah pun diberikan dan terus diberikan oleh Mindef, bagaimana pula harapan dan sokongan daripada warga masyarakat sendiri untuk memastikan misi dan visi ini dapat direalisasikan dalam tempoh jangka mana sekalipun? Keluarga Malaysia. Kalau apa yang diketengahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bagi saya sepatutnya menyuit hati semua rakyat Malaysia. Tak kira fahaman politik, tak kira warna kulit, tak kira agama, tak kira kaya miskin. Dalam pembinaan negara bangsa, the basic premise tu, visi kita bersama untuk melihat ni kita sebagai satu keluarga, untuk meniti dunia yang tidak penuh dengan tidak ketentuan. Itu mesti disahut dulu. Dan dalam konteks 100 hari Mendef ni, saya tengok anggota kita dan warga Mendef pun sebahagian daripada keluarga Malaysia. Berbilang kaum, berbilang agama. Dan kalau kita dapat memenuhi aspirasi Yang Berhormat Perdana Menteri sekurang-kurangnya di Mendef dan di ATM, then we have a better chance. Kita ada peluang untuk memperluasnya ke seluruh negara dan rakyat Malaysia. InsyaAllah. Tetapi kalau kita di Mendef pun tak boleh lakukan, macam mana kita nak terjemahkan aspirasi ini kepada seluruh negara? Dan ini satu kelebihan yang ada kepada Malaysia saja, yang negara lain tak ada. Kekuatan dalam kepelbagaian, strength in diversity. Tak banyak negara. Kalau kita pergi ke Timur Tengah, semuanya Islam, semuanya satu kaum, makan pun sama. Itu pun kadang-kadang dia orang tak boleh
cari satu persefahaman. Tapi kita di Malaysia sejak merdeka lagi dalam kepelbagaian yang sepatutnya tak boleh membenarkan kita membina sebuah negara bangsa yang berdaulat, yang merdeka. Kita telah buktikan sehingga hari inilah bahawa kita mampu. Dan harapan saya, putting aside the 100 days, putting aside RMK 12, itu saya harap the very basic rakyat Malaysia dapat tampil ke hadapan dan menyahut aspirasi Perdana Menteri kita. Ya, sudah pasti perpaduan itu adalah khazanah berharga yang tidak perlu untuk dilepaskan. Dan tak boleh dinilai dengan RM1. Ya, benar sekali. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Ya, itu saja yang kita ada bersama Yang Berhormat Datuk Seri. InsyaAllah ada kesempatan lain kita boleh panjangkan lagi perbualan kita Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih, Mai. Sama dengan Datuk Seri pada pagi ini. Alhamdulillah. Bersama Yang Berhormat Datuk Seri Syamsuddin Hussein, Menteri Kanan Pertahanan, dan juga terima kasih pihak Mindah dan juga pihak Angkatan Darat Malaysia kerana bersama dengan kami membawakan aspirasi 100 hari Kementerian Pertahanan, aspirasi keluarga Malaysia. Kita kembali Malaysia dan kembali selepas ini.